Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merupakan wakil kepada kumpulan 9 akan membentangkan hasil kerja kami bagi kursus MPU 3142. Kami memilih ideologi rationalism. Kita mulakan dengan pengenalan bagi rationalism. Apakah itu rationalism? Rationalism ni mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Rationalism merupakan fahaman bahawa takulan adalah asas yang paling baik dalam melakukan sesuatu tindakan, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Rationalism ni berasal dari bahasa Inggeris iaitu rationalism. Dalam bahasa Latin, ratio bermaksud akal. Pemikiran aliran rasionalis menekankan nilai seperti kebenaran, kegunaan dan mempunyai logiknya sendiri. Golongan rasionalis mempunyai pandangan bahawa kita mengetahui sesuatu hasil daripada pemikiran kita, bahawa pemikiran kita berupaya menemui kebenaran dengan dirinya sendiri. Yang seterusnya, berikut merupakan tokoh dan pelapor rasionalism. Beliau diberi nama sebagai René Descartes. Beliau digelar sebagai pengasas falsafah moden serta bapa matematik moden. Ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dicapai melalui sumber akal. Beliau melakukan sesuatu dengan mencari kaedah dalam seluruh cabang pendidikan mengenai manusia. Beliau juga memperkenalkan konsep yang boleh dijadikan asas dalam falsafah. Diteruskan dengan ciri-ciri ideologi rationalism. Terdapat 5 ciri-ciri yang disenaraikan. Yang pertama ialah rationalism menekankan fikiran sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Yang kedua, akal pemegang autoriti terakhir bagi penentuan kebenarannya. Yang ketiga, sikap atau pemikiran yang mempercayai bahawa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional. Yang keempat, setiap benda hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem sahaja iaitu ketakulan. Yang seterusnya adalah pengaruh falsafah. Antara kumpulan yang terpengaruh adalah Sekolah Menengah Kebangsaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pemikiran rasionalisme yang diterapkan oleh guru dalam kalangan murid-murid. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemikiran rasional, logik dan analitis. Rasionalisme juga mengutamakan penggunaan akal dan penalaran dalam memahami dan menginterpretasikan informasi. Dengan menggunakan pemikiran rasional, pelajar diharapkan dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat keputusan yang bijaksana. Berikut adalah amalan sekolah bagi menyokong rasionalisme. Terdapat beberapa pengaruh penting dari falsafah rasionalisme terhadap amalan sekolah untuk menyokong rasionalisme. Berikut adalah beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah penekanan pada pengetahuan rasional. Rasionalisme mengutamakan pengetahuan rasional dan logika sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam konteks sekolah, guru dapat mengajarkan siswa tentang metod ilmiah, penalaran didaktik dan logika untuk membantu mereka dalam proses belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis bukti. Rasionalisme menekankan pentingnya bukti dan argumentasi yang didasarkan pada alasan logik. Dalam amalan sekolah, guru akan mendorong siswa untuk memahami dan menghargai bukti yang kuat serta mengembangkan kemampuan mereka untuk menyajikan argumen yang rasional dan terdidik. Ini dapat mencakup mengajarkan siswa tentang metod penelitian, evaluasi sumber informasi dan kemampuan menyusun argumen yang koheren. Yang ketiga, kritis terhadap keyakinan tanpa dasar. Rasionalisme mengajarkan pentingnya mempertanyakan keyakinan tanpa dasar dan mengendalikan pemikiran yang rasional. Dalam konteks sekolah, guru dapat mendorong siswa untuk mempertanyakan, mengeksplorasi dan menggali lebih dalam topik-topik yang mereka pelajari serta mengembangkan pemikiran kritis mereka sendiri. Yang keempat, pengembangan keterampilan berfikir abstrak. Rasionalisme mendorong pemikiran abstrak dan konseptual yang mendalam. Guru akan mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir abstrak melalui pembelajaran yang melibatkan konsep dan prinsip yang lebih luas. Ini dapat mencakup pemecahan masalah matematik, pemahaman konsep-konsep ilmiah atau membahas isu-isu sosial dan etika yang kompleks. Yang kelima, penggunaan metod ilmiah dalam pembelajaran. Rasionalisme sering dikaitkan dengan metod ilmiah yang sistematis dan berbasis bukti. Metod ilmiah dapat diterapkan dalam pelbagai disiplin ilmu, memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan objektif tentang dunia di sekitar mereka. Berikut terdapat 4 kepentingan rasionalisme dalam sekolah kepada rakyat. Kepentingan yang pertama, rasionalisme ini dapat membantu pelajar sebagai rakyat untuk lebih terinformasi dan kritis terhadap klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Kepentingan yang kedua, rakyat akan menjadikan rakyat ini lebih terampil dalam pemecahan masalah, mampu menghadapi tantangan yang kompleks dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, rakyat juga dapat meningkatkan pemikiran falsafah rasionalisme kepada masyarakat dan negara. Yang keempat, rasionalisme dapat membantu proses pemahaman rakyat dan dapat belajar mengenai kehidupan. Seterusnya adalah tindakan sekolah mendukung rasionalisme. Tindakan yang pertama adalah tindakan pro-rasional. Tindakan pro-rasional mendedahkan pelajar kepada masa depan yang cenderung kepada era globalisasi. Sekolah berperanan untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar bahawa penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek sains dan matematik jika dinilai dari sudut yang positif, bahasa Inggeris di era globalisasi dapat membuat kita untuk bersikap dan berfikir secara rasional. Hal ini kerana seseorang yang menguasai lebih dari satu bahasa akan membuat otaknya lebih cepat memproses berbagai solusi yang mungkin atas masalah-masalah yang datang dan kemudiannya mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan tanpa tergesa-gesa. Tindakan yang kedua adalah tindakan kontra-rasional. Pihak sekolah mencuba untuk memahami sesuatu di luar rasionaliti. Sebagai contoh, mereka yang berfikiran rasionalisme berpendapat bahasa akan memahami prinsip, maka prinsip itu benar. Jika tidak, maka prinsip itu tidak benar. Cenderung kepada relativisme. Sebagai contoh, segelintir pelajar menggunakan logik akalnya sendiri memutuskan bahasa nilai yang dilihat itu tidak baik, maka tidak baiklah. Walaupun dari sudut pandangan orang lain, nilai itu mungkin dilihat baik. Isu semasa penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek sains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ialah nama rasmi bagi satu dasar pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Malaysia menggantikan bahasa kebangsaan ataupun ibunda sebagai bahasa perantara mata pelajaran sains dan matematik di semua peringkat pendidikan. Cadangan itu mendapat bantahan pelbagai pihak termasuk pejuang bahasa dan budaya yang menolak sebarang usaha mengembalikan PPSMI kerana berusaha itu menafikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek sains dan matematik. Dasar PPSMI pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 dan pada tahun 2015, kerajaan memperkenalkan program dui bahasa di sekolah dengan tujuan menyokong penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris. Cadangan PPSMI ini dihidupkan kembali kerana Dr. Mahathir merasakan pencapaian dan penguasaan bahasa Inggeris di sekolah masih rendah. Namun, Majlis Profesor Negara menyifatkan PPSMI sebelum ini sebagai gagal. MPN melakukan tinjauan terhadap selama 560 profesor, mendapati 57% profesor tidak bersetuju PPSMI diperkenalkan semula. Untuk rekod, laporan sebelum ini menunjukkan ramai pelajar yang kurang menguasai bahasa Inggeris menyebabkan mereka juga gagal dan tidak mencapai tahap yang memuaskan dalam subjek sains dan matematik. Lebih-lebih lagi pelajar luar bandar. Ia melebarkan joran luar bandar-bandar dalam bidang pendidikan dan lainnya. Contohnya, Universiti Kebangsaan Malaysia mampu muncul sebagai universiti tersohor di Malaysia dan antarabangsa walaupun media pengajarannya dalam bahasa Melayu. Negara Jepun, Korea, China dan Jerman, malah Indonesia masih lagi menjadikan medium bahasa ibunda sebagai medium dalam pelajaran dan pengajaran. Hubungan antara rasionalisme dengan institusi sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah meletakkan pendirian yang jelas mengenai kepentingan pemikiran kritis dengan menjadikan kemahiran berfikir kritis sebagai salah satu elemen profil murid yang mesti dicapai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KBM memberi definisi konsep kritis ialah sebagai salah satu elemen kebat yang mempamerkan kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Secara khususnya dalam proses pembelajaran bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Cara penyelesaian isu rukun negara. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan walau bagaimanapun tidak menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan sekalipun dengan menggunakan dana awam ini termasuk dalam keseluruhan perlembagaan. Falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang menginginkan potensi murid-murid merangkumi kesemuan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, pendidikan umum dan pendidikan seumur hidup. Penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ini dijana bagi membolehkan pelajar menguasai kecakapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tata bahasa yang betul dan tepat. Falsafah sejahtera. Melalui falsafah sejahtera, kita dapat memartabatkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dengan menerapkan dalam aspek pendidikan. Tidak dinafikan penggunaan bahasa Malaysia lebih difahami oleh para pelajar kerana bahasa Malaysia ini menjadi bahasa perantaraan setiap orang.
Untuk mengembangkan bahasa Inggeris, menjalankan dasar PPSMI tidak akan menyelesaikan masalah kerana kelemahan penguasaan bahasa Inggeris pelajar datang daripada bahasa Inggeris itu sendiri. Penguasaan bahasa Inggeris dapat dipertingkatkan dari segi kualiti dan masa pengajaran dalam pelajaran berkenaan, bukannya diserap dalam aspek sains dan matematik. Menganjurkan kelas DLP, Dual Language Program, untuk para pelajar. DLP ialah program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bidang sains dan matematik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh rasionalisme dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kegiatan kolaboratif iaitu kerjasama. Institusi sekolah dapat melakukan kegiatan kolaboratif seperti diskusi atau pertemuan rutin untuk berbagi pengetahuan dalam mengembangkan pendekatan rasional dalam pembelajaran matematik. Contohnya, pelajar-pelajar diberikan tugas kelompok untuk menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Mereka bekerjasama dalam merumuskan strategi penyelesaian masalah tersebut, berdiskusi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan saling memberikan input untuk meningkatkan penalaran iaitu tindakan berfikir tentang sesuatu yang lebih logik dan masuk akal dan pemikiran rasional mereka. Tindakan yang kedua ialah perkembangan kokurikulum, iaitu merancang dan melaksanakan kokurikulum matematik yang mengedepankan pemikiran rasional dan logik. Kokurikulum tersebut dapat memberikan input dalam menyelesaikan masalah, penalaran matematik dan penerapan konsep matematik dalam konteks kehidupan seharian. Contohnya, institusi sekolah merancang kokurikulum matematik yang menekankan pemikiran rasional dan logik. Kokurikulum tersebut dapat meliputi kegiatan seperti pemecahan masalah matematik dan mengaplikasikan konsep matematik dalam kehidupan seharian. Yang ketiga ialah penggunaan aplikasi terkini dan teknologi, iaitu institusi sekolah memanfaatkan aplikasi terkini dan teknologi dalam pembelajaran matematik yang mendorong pemikiran rasional. Contohnya, penggunaan aplikasi yang dapat membantu pelajar untuk mengembangkan keterampilan berfikir logik melalui pemecahan masalah matematik interaktif, simulasi atau visualisasi konsep matematik. Penggunaan teknologi ini dapat memperluas pemahaman pelajar tentang konsep matematik dan membantu mereka melatih kemampuan berfikir rasional secara elektif. Seterusnya, peranan sekolah dalam mengembangkan pemikiran rasionalisme. Dari aspek positif, pembangunan kemahiran berfikir secara kritis. Sekolah boleh melatih pelajar dalam kemahiran berfikir secara kritis, iaitu kebolehan menganalisis, menilai dan membuat kesimpulan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti sedia ada. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Inggeris, pelajar diajar membaca dan menganalisis teks berita, rencana atau esei serta menyoal dan menilai hujah yang dikemukakan. Dari aspek negatif pula, dogma dan kepercayaan yang tidak dipertikaikan. Sesetengah sekolah atau sistem pendidikan mungkin mengajar kepercayaan atau dogma tertentu yang tidak boleh dinafikan tanpa menggalakkan pelajar menyoal atau memuji secara rasional dakwaan tersebut. Ini boleh membantutkan perkembangan pemikiran rasional pelajar. Contohnya, sekolah yang mengajar bahawa semua pandangan agama mesti diterima tanpa ragu-ragu atau pemikiran kritis tanpa memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka hujah kritis atau melibatkan mereka dalam perbincangan yang lebih luas. Sekian, terima kasih.